Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu lagi kita di alam maya ini. Kali ini saya akan berkongsi mengenai ayat perintah. Jadi, saya harap perkongsian yang sedikit ini dapatlah memberi manfaat kepada anak-anak murid sekalian. Baiklah, seperti yang kita tahu, ayat perintah merupakan antara jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu. Baik, ayat perintah ialah ayat yang diucapkan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Saya ulang, ayat perintah ialah ayat untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Baiklah, ayat perintah ini boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Saya ulang, ayat perintah boleh dibahagikan kepada 4 jenis. Ingat, 4 jenis. Yang pertama, ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Baiklah, kita tengok dahulu ayat suruhan. Ayat suruhan merupakan ayat yang bertujuan untuk memberikan arahan atau perintah kepada seseorang. Saya ulang, ayat suruhan bertujuan untuk memberikan arahan atau perintah kepada seseorang. Ayat contoh bagi ayat suruhan. Gunakan sapu tangan ini untuk mengelap tangan kamu. Nampak dalam ayat tersebut ada suruhan yang ditulis atau diucapkan dalam ayat tersebut, iaitu apa? Disuruh menggunakan sapu tangan untuk mengelap tangan. Baiklah, seterusnya ayat ataupun jenis yang kedua dalam ayat perintah ialah ayat larangan. Ingat, ayat larangan. Ayat larangan ini merupakan ayat yang bertujuan untuk melarang. Ingat, untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Saya ulang, ayat larangan merupakan ayat yang digunakan untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Baiklah, ayat larangan menggunakan perkataan seperti jangan, usah ataupun tak usah sebelum kata kerja. Baiklah, ayat contoh bagi ayat larangan. Usah paksa saya ke rumahnya. Usah paksa saya ke rumahnya. Seterusnya, ayat contoh yang kedua. Jangan ulangi kesilapan kamu ini. Jangan ulangi kesilapan kamu ini. Baiklah, kita terus pergi ke jenis yang ketiga dalam ayat perintah. Saya harap walaupun penerangan ini agak ringkas, diharapkan video atau penerangan ini dapatlah membantu sedikit sebanyak anak-anak murid sekalian. Baiklah, jenis yang ketiga iaitu ayat silaan.
Saya ulang, jenis yang ketiga iaitu ayat silaan. Baiklah, ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Ingat, sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Ini maksud bagi ayat silaan. Yang paling penting kena ada sila atau jemput. Baiklah, ayat contoh bagi ayat silaan. Jemputlah makan kuih ini. Saya ulang, jemputlah makan kuih ini. Contoh lain, silalah masuk ke dalam dewan. Silalah masuk ke dalam dewan. Baik, kita terus pergi ke jenis yang keempat ataupun jenis yang terakhir yang terdapat dalam ayat perintah. Iaitu apa? Ayat permintaan. Ingat, ayat permintaan. Dalam ayat permintaan yang paling penting kena ada kata perintah. Yang pertama, tolong. Yang kedua, minta. Ada tolong, ada minta, itu jenis ayat permintaan. Baik, ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan. Seperti yang saya cakapkan sebentar tadi. Seperti kata permintaan, minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan atau pertolongan. Saya ulang. Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Baik, kita tengok ayat contoh bagi jenis ayat permintaan. Tolong ayah cangkul tanah ini. Tolong ayah cangkul tanah ini. Tolong tutupkan suis lampu itu. Tolong berdiri. Jadi, dalam kehidupan seharian kita, memang banyak ayat perintah sebenarnya kita telah guna. Mungkin cuma kita masih keliru nak kategorikan jenis ayat permintaan, suruhan, larangan ataupun silaan. Yang pertama, kita harus ingat dalam ayat perintah ada 4 jenis, iaitu ayat suruhan. Yang kedua, ayat larangan. Yang ketiga, ayat silaan. Dan yang keempat, ayat permintaan. Jadi, saya harap perkongsian yang ringkas ini dapatlah membantu adik-adik ataupun anak-anak murid supaya lebih memahami apa itu ayat perintah. Dan kita jangan salah guna dalam kehidupan seharian kita. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.